Baik saudara, paparan dari negeri di bawah Bayu, Sabah teruskan komitmen untuk urus ekonomi jayakan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Anissa Daulus akan memperincikan. Silakan Ann. Ya, baik Zahira. Sabah meneruskan momentum dalam menguruskan ekonomi seiring komitmen dan semangat untuk menjayakan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ apabila merekodkan hasil kutipan negeri berjumlah 6.973 bilion ringgit tahun lepas. Jumlah itu menyaksikan Sabah berjaya mencatat rekod cemerlang dalam kutipan hasil negeri tertinggi selama 3 tahun berturut-turut iaitu 6.960 bilion ringgit pada 2022 dan 5.449 bilion ringgit pada 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, selain memperoleh hasil negeri tertinggi, Sabah juga berjaya mencatat peningkatan pelaburan kumulatif berjumlah lebih 33 bilion ringgit selain daripada rekod dagangan antara tertinggi dalam sejarah 118.1 bilion ringgit pada 2022. Beliau optimis Sabah mampu mencapai unjuran pertumbuhan ekonomi sekitar 4% tahun ini dengan beberapa pencapaian dan prestasi ekonomi negeri yang positif dan semakin pulih. Datuk Haji berucap sempena Majlis Amanat dan Perhimpunan anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan di Kota Kinabalu. Sementara itu, mengulas mengenai pembangunan industri minyak dan gas negeri ini, Datuk Haji berkata, Kerajaan Sabah telah menubuhkan syarikat minyak dan gas sendiri pada Disember 2021 iaitu SMJ Petroleum Sendirian Berhad, kini dikenali sebagai SMJ Energy Sendirian Berhad. Setakat Disember tahun lepas, syarikat itu mempunyai lebih 5 bilion ringgit aset. SMJ Energy mempunyai pemerolehan aset pengeluar minyak dan gas yang menguntungkan dengan aliran tunai kukuh melalui 50% faedah penyertaan dalam samaran kontrak perkongsian pengeluaran PSC. Dalam amanat sama, Datuk Haji berkata Sabah sentiasa berusaha melakukan pelbagai perubahan dan penambahbaikan bagi memastikan sistem penyampaian awam negeri terus efisien. Bagi tujuan itu, semua penjawat awam negeri tanpa mengira jawatan mempunyai tanggungjawab dan peranan untuk memastikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan dapat dijayakan. Ketua Menteri berkata kerajaan negeri juga memberi penekanan kepada pengukuhan nilai-nilai integriti dengan mewujudkan polisi integriti dan anti rasuah perkhidmatan awam negeri. Selain itu, kerajaan memberi keutamaan kepada program pendigitalan dengan penekanan khusus dalam pembudayaan dan pembangunannya di peringkat perkhidmatan awam negeri. Datuk Haji turut berterima kasih kepada penjawat awam atas sokongan dan dukungan bagi merealisasikan dasar kerajaan negeri selama 3 tahun beliau menerajui pentadbiran. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR dalam rangka membentuk jawatan kuasa khas bertindak bagi menangani masalah penagihan dan penyalahgunaan dadah di negeri ini. Menterinya Datuk James Ratib berkata jawatan kuasa tersebut perlu dibentuk bagi menangani masalah penagihan dan penyalahgunaan dadah yang sudah menular termasuk di kawasan pedalaman. Datuk James yang juga Exco Kesihatan Negeri berkata jawatan kuasa khas bertindak yang disertai pemimpin akar umbi kelak akan memainkan peranan dalam pembasmian dadah di Sabah khususnya di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian sempena lawatannya ke pejabat AADK Keningau. Sementara itu, Ketua AADK Daerah Keningau Muhammad Azlan Sulaiman memberitahu pejabat AADK Keningau kini merekodkan 150 klien yang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Daripada jumlah itu, Keningau mencatat 106 orang, Tambunan dan Tenom masing-masing 15 orang, Sok 8 orang dan Nabawan 6 orang. Program Sabah Malaysia Rumah Keduaku yang akan dilancarkan bulan depan berupaya merancangkan ekonomi negeri ini. Sambil menyambut baik program itu, Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram yakin dengan kriteria yang diberikan oleh kerajaan negeri, lebih ramai pelabur luar negara akan menyertai program berkenaan seterusnya memilih Sabah sebagai rumah kedua. Ini adalah satu harapan kita supaya
pihak pelancong daripada luar negara dapat datang kemari untuk memilih rumah keduaku. Dan ini sudah tentu kita dapat melunjakkan ekonomi negeri Sabah yang mereka datang kemari bercuti dan sebagainya. Dan juga para peniaga-peniaga kita juga mendapat limpahan daripada pembukaan rumah keduaku yang mana akan dibuka pada bulan hadapan. Datuk Ruslan ditemui media dalam majlis perasmian penutupan Karnival Sukan YBD HRM 2.0 di Kampung Lago Beaufort. Turut diadakan program Fun Run Challenge and Half Marathon melibatkan lebih 200 peserta dari seluruh Sabah. Pelari Natasha Sun dari Kota Kinabalu muncul johan bagi acara Half Marathon wanita terbuka sejauh 21 km, manakala bagi acara Half Marathon lelaki terbuka 21 km dimenangi Winston Bertlasius juga dari Kota Kinabalu. Kadar pengangguran di negara ini dilaporkan menurun kepada 3.4% pada suku tahun ketiga 2023 berbanding suku tahun kedua iaitu 3.5%. Bagaimanapun, berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan, Sabah masih merekodkan 7.5% penganggur atau seramai 166,300 orang. Adundiawan Datuk Anwar Ayub Aman berharap menerusi penganjuran Karnival Kerjaya yang dianjurkan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dapat mengurangkan kadar pengangguran di negeri ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan dan mungkin ada dari daerah Keningau ini yang dapat ada juga yang saya dapat tahu sudah mendapat pekerjaan, sudah diterima di pihak-pihak swasta juga kerajaan. Dan ini adalah macam saya katakan tadi, satu program yang sangat baik. Dan ini untuk mengurangkan lagi kita punya taraf pengangguran. Katanya selain penganjuran Karnival Kerjaya, JPSM turut menggalakkan pencari kerja mendaftar dalam sistem Sabah Jobs Portal SJP yang merupakan medium bagi majikan menawarkan peluang kerjaya di seluruh negara. Datuk Anwar ditemui selepas merasmikan Karnival Kerjaya 2024 di Keningau. Pengunjung yang hadir turut menyambut baik penganjuran Karnival ini. Program ini sangat membantu untuk belia-belia muda yang mencari pekerjaan. Harapan saya supaya belia-belia di luar sana tidak tertinggal untuk datang pergi melawat ini program. Sesiapa yang ingin mencari pekerjaan sangat membantulah ini program seminar kerja ya. Disebabkan dia membantu. So, program ini sendiri yang datang di sini untuk mencari para bagi kami lah yang mencari pekerjaan di sini. Kalau tiada ini program bagi kami yang di pedalaman ini susahlah untuk mencari ini kerja. Sebab dorang kesisa dia di tempat di bahagian pedalaman. Jadi memudahkan kami lah untuk cari pekerja. Penjawat awam di Sabah perlu terus menyokong Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Copex bagi memastikan ianya terus maju. Copex banyak membantu anggota kaki tangan awam sejak diwujudkan di Sabah 61 tahun lepas. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ini termasuk pembiayaan kewangan untuk membina dan membaik pulih rumah, membeli perabot, kegunaan kewangan bagi tujuan pendidikan anak ke sekolah dan universiti, membaiki kenderaan serta rawatan kesihatan keluarga. Datuk Iwan berucap demikian sempena Majlis Pengagihan Dividen Copex. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Politik Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kal Musom. Tambah Datuk Iwan, kejayaan dan kelestarian koperasi bergantung kepada komitmen dan kesungguhan anggota lembaga serta kerjasama anggota koperasi. Beliau berharap lembaga pengurusan Copex bijak mencari sumber pendapatan yang baharu kerana kebergantungan kepada satu sumber pendapatan tidak akan membantu koperasi untuk terus berkembang maju. Dalam majlis ini, Copex mengagihkan dividen tunai berjumlah 1.55 juta ringgit bagi tahun kewangan 2021 dan 2022. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Anne.